definisi penyata kewangan. Okey, mengenal pasti setiap butiran dalam penyata kewangan. Okey. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyata kewangan syarikat. Kegunaan penyata kewangan terhadap operasi kewangan sesebuah perniagaan. Mentafsir penyata kewangan menggunakan nisbah asas. Okey, dan akhir sekali justifikasi kedudukan kewangan perniagaan berdasarkan peratus nisbah asas. Okey, jadi hari ini kita akan buat latihan dan bagaimana nak mengenal pasti macam mana tahap kamu menjawab soalan. Kita kena bincang sama-sama lah. Okey. Jadi kena pastikan ada kalkulator sedia kat tepi tu. Kemudian buku latihan supaya kita boleh jawab soalan bersama-sama lah. Okey, boleh Okey, jadi habis berkaitan dengan penyata kewangan perniagaan, kita bincang soalan. Okey. Okey, sebelum ni cikgu ada bagi latihan. Okey, cikgu ada bagi latihan dekat anak murid cikgu dekat dalam kelas dengan dalam Telegram dengan Google Classroom. Okey, adalah beberapa orang yang jawab. Okey. Jadi cikgu tunjukkan macam mana cara nak menjawab untuk soalan yang pertama ni dahulu Sebelum tu, okey, soalan ni soalan ni. Okey. Ni adalah soalan sekejap Ni soalan 2019 Okey, jadi kita akan bincang hari ni soalan 2019 ni. Okey, ni soalan 2019. SPM 2019. Okey, soalan ni cikgu dah masukkan dekat dalam Telegram. Cikgu dah masuk ke dalam Google Classroom. Jadi tak payah salin lah. Okey. Cikgu tunjukkan macam mana cara nak jawab. Sebab soalan ni cikgu dah bagi dalam Google Classroom. Okey, ada yang jawab tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi cikgu tengok. Okey, cikgu tunjukkan cara jawab yang pertama dahulu Okey, sekejap. Okey, ini kawan kamu bagi contoh soalan ni. Cikgu besarkan sikit. Okey, soalan pertama dia tanya pasal hitung. Okey, so, pertama sekali dia tanya pasal hitung. Okey, hitung. Okay, hitung ni dia bagi macam berapa markah? 2 markah. Okay, hitung 2 markah. So bila dia cakap dia tanya soalan hitung, okey. Cikgu buat step by step ni. So kalau tak faham tanya cikgu terus boleh onkan mic. Okay, so dalam soalan hitung pertama sekali kita kena ingat formula. Okay, banyak pula satu ni. Okay. Pertama kita kena ingat formula. Okay. Formula. Sebab formula dia akan bagi satu markah pada kamu. Okay. Formula dia akan bagi satu markah. Jadi sayang kalau kamu tak dapat mengingati formula. Terutamanya formula nisbah asas ni lah yang kita dah belajar. Okay. Okay. So formula kena ingat lah. Ingat je lah formula. Okay. Memang dia tak akan bagi formula. Tak tahulah tahun ni tiba-tiba dia bagi formula dia suruh kamu jawab. Okay. Tu terpulang kepada tengoklah soalan tahun ni macam mana. Okay, yang paling penting ingat formula. Okay, kemudian kena tulis formula. Dah ingat tadi kena tulis formula lah. Jangan lupa pula. Okay. Kemudian kamu kena buat jalan kerja. Okay, kena ada jalan kerja. Okay, sebab kadang-kadang formula salah, jalan kerja betul. Kadang-kadang jalan kerja salah, formula pula betul. Macam tu. Jadi
sebenarnya untuk formula dan jalan kerja, kalau formula ada, jalan kerja ada, sebenarnya dia backup kamu lah. Okey? Jalan kerja ni penting. Kadang-kadang dia bagi jalan kerja, dia bagi 1 markah. Kadang-kadang formula dia bagi 1 markah atau jalan kerja 1 markah. Tengok kepada jenis soalan. Okey, jadi kalau untuk soalan yang cikgu nak tanda kat depan ni, okey. Okey, yang ini soalan ni dapat 1 markah lah. Okey, cikgu tuang balik. Okey, sekejap. Okey, so kalau dalam pengiraan, okey, dalam cara menjawab, so yang ini dikira 1 markah, dapat 1 markah, okey. Kamu buat saja formula, okey, dapat 1 markah. Okey, jadi pentinglah formula ni. Okey, yang ini, yang bawah ni jalan kerja ni sebab dia 2 markah je, okey, dia 2 markah. Okey, jadi bila dia 2 markah, yang ni dikira ulangan. Yang jalan kerja ni. Okey, jadi R. Sekiranya kamu tak tulis formula, bermaksud yang di bawah ni dikira 1 lah. Jalan kerja tu dikira 1. Okey, boleh faham Okey, kemudian cara jawab. Cara jawab bila kata nisbah, mesti ada nisbah lah. Mesti ada nisbah. So, dapat 1. Nisbah ni kalau dia tanya pasal nisbah, kamu kena ada titik tu. Kalau jawapan 4.41, nisbah 1. Mesti 1 lah. Di akhirnya tu 1. Okey, dapat Cara hitung. Daripada soalan, cikgu tunjuk soalan jawab. Okey, sekejap. Okey, ni. Okey. Soalan dia tanya nisbah semasa. So, kamu dah ingatlah aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Jadi, tengok dekat aset semasa je lah. Okay. Sekarang ni, kamu tak perlu kira yang tepi ni. Sekejap, cikgu padam ni. Okay. Kamu tak perlu kira yang ini sebab dia dah bagi kat sini. Yang ni jumlah aset semasa ni. Okay, dia dah bagi. Jumlah aset semasa 75,000. Kecuali kalau dia tak bagi ni, kamu kira lah tepi ni. Sama je 40 tambah 40,000 tambah 25,000 tambah 10,000. Jawapan dia tetap 75,000 kan. Cuba kira guna kalkulator sama je kan. Okay. Tu aset semasa. Jadi janganlah pergi campur pula aset bukan semasa lah pula campur lah pula semua dapat 145,000 bukan So dia nak aset semasa je. So yang ini saja. Yang ini je aset semasa. Okay. Okay. Kemudian dia kata aset semasa maknanya nak cari nisbah semasa, aset semasa bahagi liability semasa. Carilah liability semasa. Liability semasa kita bintang saja kan. Okay, yang ni 17,000. Jangan pergi tambah pula, ambil 25,000 pula. Okay, jadi kena ingat. Semasa lah, aset semasa bagi liability semasa. Maknanya, sebab tu kawan kamu dia jawab, okay yang ni lah. Ni 75,000 bahagi dengan 17,000. Okay, boleh? Boleh Okay, so yang ni cikgu dah tanda dapat 2 markah. Kebanyakannya yang menjawab soalan semua dapat 2 markah. Okay, semua dapat 2 markah. Markah penuh tu. Okay, ini pun bawah ni 2 markah. Okay. Okay, kemudian kita nak tengok cara nak jawab soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia tanya, okay, analisis nisbah semasa dapat menyokong syarikat memohon pinjaman untuk mengembangkan perniagaan. So, kemukakan asas, buktikan. So, semasa kamu nak buktikan, kamu kena jelaskan tentang bagaimana keupayaan syarikat. So, berkaitan dengan nisbah semasa ni lah. Okay. So, cikgu bertunjuk jalan kerja yang banyak sikit markah. Okay, sekejap Yang ini berapa markah? Yang ni 2 markah. Yang ini pun 2 markah. Okay, yang ni 3. Sebab dalam soalan dia tanya 5 markah. Okay, 5 markah. Kalau dapat 3 tu banyak dah tu lah. Okay. Okay.
Okay, untuk menjawab soalan esei ni, cikgu tahulah sebab kebanyakan daripada kamu suka jawab soalan esei ni, tulis esei macam ni. Okay, boleh dibenarkan. Okay, tetapi cikgu ajar dekat anak murid cikgu, okay, boleh buat point saja, senang sikit. Okay, tapi kalau kamu dah biasa buat esei, tak ada masalah. Sebab dia nak mengelakkan kamu daripada terlampau memberi jawapan yang melalut. Mengelakkan daripada kamu menjawab soalan yang tersasar daripada soalan. Okey. Jadi untuk pelajar perniagaan, cikgu sarankan buat point saja. Okey, contohnya nombor 1 jawapan dia, setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4.41 untuk menjelaskannya. Okey. Ataupun kamu cakap setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4.41 untuk menjelaskannya. So jawapan pertama yang itulah, itu rumusan daripada dia punya pengiraan tadi yang atas. Okey, sebab soalan atas dia suruh hitung je, dia tak suruh justifikasi. Okey, dia tak suruh bagi kesimpulan. Jadi soalan nombor 2 tu kita ambil jawapan yang atas tu, kita bagi dekat bawah. Okey. Jadi setiap RM1 tu liability semasa, perniagaan mempunyai RM4.41 untuk menjelaskan liability. Liability hutang lah. Okay, jadi dia ada aset dia yang boleh dia cover hutang dia. So dapat 1 markah. Okay, so yang ini dapat 1 markah kalau cikgu tunjuk besar sikit lah. Okay. Okay. Yang tu dapat 1 markah . Maknanya setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4.41 untuk menjelaskannya. Okey, dapat Dapat setakat ni boleh dapat yang pertama tu. Okey. Itu yang pertama pasal setiap daripada RM RM1. Okey, RM RM1 liability. So kita perniagaan mampu membayar sebanyak RM RM4.41 asetnya. Okey, aset semasanya untuk cover dia punya liability. Okey, itu jawapan pertama. Okey. Jawapan kedua kita tengok dari segi keupayaan dia lah. Kedudukan dia, kecairan dia. Okey. Jadi kita pun tulislah. Kedudukan syarikat baik. Okey. Kedudukan syarikat dulu. Kedudukan syarikat dulu, okey. Kedudukan syarikat berprestasi baik. Prestasi baiklah. Okey, sebab dia apa? Sebab dia mampu bayar tadi hutang. Okey. Okey, so dapat dah 2 markah. Senang kan? Tak susah pun. Okey, lagi. Jadi syarikat mampu bayar pinjaman jangka pendek. Tulislah. Mampu bayar hutang dengan segera. Yang tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia mampu tadi dengan segera tu sebabnya, sebab apa segera? Sebab hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek ni kan kena dibayar setiap masa, maknanya semasa. Jadi semasa ni contohnya setiap bulan kena bayar. Maknanya syarikat mampu membayar hutang dengan kadar yang segera. Okey, boleh Okay, dah dapat 3 markah. Okey, kecairan pula. Kecairan dia kedudukan kecairan dia. Okey, kecairan. So kecairan dia tinggi. Okey, kecairan syarikat tinggi. Kecairan ni maksudnya dia nak ambil tunai dia tu. Dia menukar kepada tunai tu tinggi. Okey, so kalau kamu cakap syarikat mampu menukarkan tunai dengan kadar yang lebih baik. Mudah menukarkan tunai dengan baik. Samalah dengan kecairan syarikat tinggi. Sama je. So dapat 1 markah kat situ. Okey. So kalau dapat 4 mungkin bagus lah tu. Okey.
dah maknanya dah dapat menjawab soalan nombor soalan ni nisbah ni. Dia suruh justifikasikan. Okey? Dia suruh justifikasi. Maknanya soalan ni sebenarnya bukan susah pun. Okey? Soalan tu tak susah. Yang susah ni sebab kamu tak boleh ingat. Soalan nisbah nisbah semasa ni dah 2 tahun dah memang keluar. Ini tahun lepas, tahun ni. Tahun lepas 2018 berkaitan dengan nisbah asas secara keseluruhannya. Okey. Tahun 2018. Okey, kemudian 2019 fokus pada nisbah semasa saja dan suruh buat justifikasi. Ni justifikasi ni soalan justifikasi yang kita dah lepas, yang kita dah bincang. Okey, boleh rujuk balik video. Okey, kita minggu lepas. Okey. Jadi itulah cara nak jawab. Okey, lepas tu pinjaman. Last sekali pinjaman. Ataupun kita nak cakap apa buktinya, maknanya syarikat ni boleh memohon pinjaman, maknanya kita tengok pelabur lah. Maknanya kita boleh jawab lah. Pelabur, macam kawan kamu kata tadi, maknanya pelabur ada tak berkaitan dengan pelabur? Okey, tak ada cakap pula pasal pelabur. Okey, satu lagi jawapan adalah berkaitan dengan pelabur. Okey. Pelabur tertarik untuk melabur. Dalam syarikat. Sebab apa? Sebab syarikat, dia percayalah bahawa syarikat ni, sebab tu dia tengok dekat nisbah semasa. Maknanya dia mampu, syarikat mampu membayar hutang dengan kadar segera. Jadi dia menarik pelabur daripada luar untuk melabur dalam syarikat. Okey? Dapatlah ni markah. Okey? So, setiap soalan kena jelas dia punya cara jawab. Okey? So kalau tak jelas, asyik ulang je benda yang sama, so dia tak dapat markah lah. Okey? Kawan kamu tu dapat 3. Okey? Sebab tu tengok markah. Kalau dia kata 5, bagilah 6. Okey? Backup lah, backup. Walaupun ada ulangan, tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kamu cuba menjawab melebihi daripada markah. Okay, jadi dia tak adalah macam soalan 5 markah, kamu jawab 3 je jawapan dia. Tak ada. Tak boleh nak bantu kamu lah. Okay. Jadi pastikan ikut markah. Okay, markah pada soalan. Jadi ada soalan nak tanya tak berkaitan dengan soalan tahun 2019 ni? Okay. Ada soalan nak tanya? Cikgu laju sangat ke? Okay. Cikgu dah buat step by step tu. Okay, yang penting bila dalam soalan, okay, selain daripada yang ini, hitung. Okay, kalau dengan anak murid cikgu selalu cakap tulis kepala jawapan. Okay. So, kepala jawapan bagi soalan ni, okay, macam ni lah. Kepala jawapan. Macam kawan kamu jawab ni. Okay, kepala jawapan dia kamu ambil daripada soalan tu kan. Dia kata, kamu ambil lah analisis nisbah semasa dapat menyokong syarikat untuk memohon pinjaman kerana macam itulah kepala jawapan dia. Okay? Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Untuk yang soalan ni. Sebelum cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan berkaitan dengan TPM. Okay, TPM. Soalan TPM ni telah dibincangkan sebelum ni, tapi tak apalah sebab soalan TPM ni dah 2 tahun berturut-turut. Sama seperti soalan nisbah. Okay, jadi kalau tahun ni keluar lagi, so
Dia harapkan kamu dapat jawab je lah. Okay. Jadi kena faham konsep dia yang sebenarnya. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Okay. Siapa nak tanya soalan? Ada tak?